sebelah saya sekarang adalah seorang peguam hartanah yang bernama Aizak Ismail, dan hari ini kita akan kongsikan bagaimana proses untuk menjual rumah kepada seorang pemilik rumah. Baiklah, mungkin di awal je lah kalau kita cerita pasal macam mana kita nak menjual rumah. Saya seorang pemilik rumah. Kalau saya nak menjual rumah, mungkin orang di luar sana dia tidak berapa faham tentang akta dan juga undang-undang yang melibatkan yang boleh mengikat mereka terhadap proses penjualan rumah. Mungkin kita boleh ceritakan dulu kepada penonton Selamat Pagi Malaysia ini, apa sebenarnya akta-akta dan juga undang-undang yang mengikat mereka dalam proses menjual rumah. Sebenarnya nak beli rumah ni, dia tertakluk kepada apa yang dipanggil akta kontrak. Jadi sebelum kita nak jual rumah, sebenarnya kita perlu faham harga rumah yang kita nak tetapkan untuk dijual tu, kita perlu memastikan harga tersebut tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, mengikut market value ataupun harga pasaran lah. Jadi sebagai penjual rumah, kita perlu tahu macam mana kita nak tetapkan harga tu mengikut harga nilai pasaran. Barulah kita boleh mengiklankan rumah yang kita nak jual. Okey, kalau kita tak tahu cara nak mengiklankan rumah tu, kita boleh menggunakan khidmat perunding hartanah. Tadi kita dah buka bagaimana untuk kita sebenarnya kalau kita nak jual dan juga membeli hartanah ini, kita perlu faham akta kontrak, dan juga kalau saya nak menjual juga, dalam proses menjual rumah ini, apa yang perlu saya sediakan? Adakah kalau membeli itu perlu sediakan kos dan sebagainya? Adakah saya juga penjual perlu menyediakan kos guaman? Okey, sebagai penjual ataupun pembeli hartanah, sepatutnya kita memiliki ataupun kita diwakili oleh peguam masing-masing. Okey, jadi sebelum ni kebanyakan orang salah faham. Dia ingat hanya pihak pembeli sahaja yang diwajibkan ada peguam. Tapi sebenarnya penjual juga digalakkan untuk ada peguam dia sendiri. Sebab kebiasaannya penjual ni dia nak jimat kos. Bila dia nak jimat kos, dia tumpang peguam bagi pihak pembeli. Sebenarnya kalau ikutkan, peguam yang mewakili pembeli itu, dia menjaga hak dan kepentingan pembeli sahaja. Jadi bila kita sebagai penjual, bila kita nak jual rumah, kita tak diwakili peguam, kebarangkalian kalau kita tumpang lawyer yang sama ataupun peguam yang sama, kalau ada apa-apa masalah, maknanya peguam tu mewakili pihak pembeli. Jadi kosnya sebenarnya tak mahal mana pun. Legal fee ataupun yuran guaman ni, untuk seorang peguam tu, dia tertakluk kepada apa yang dipanggil SRO lah, ataupun Solicitor Remuneration Order. Bermakna masyarakat di luar sana boleh mengakses mereka ini melalui Facebook dan sebagainya untuk mendapatkan khidmat nasihat untuk proses menjual rumah. Ya, betul. Itu dia tips-tips dan juga nasihat daripada peguam hartanah kita dalam proses menjual rumah.